Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat berjumpa kembali dalam episod Pendakwah Teknologi. Okey, dalam episod kali ini saya akan menjawab 5 soalan yang selalu orang tanya saya tentang smart home. Actually, saya dah tulislah soalan tu. Okey, kita baca dulu soalan-soalan ni ataupun saya buat secara rumusan soalan yang ditanya ni. Soalan yang pertama adalah berkaitan dengan harga ataupun kos. So, apa maksud dia? Dia biasanya orang akan tanya saya macam ni lah. Berapakah kos keseluruhan untuk buat satu smart home? Okey, itu satulah soalan yang subjektif. Okey, soalan yang kedua adalah tentang benda minima ataupun benda minimum. So, apa yang maksud benda minimum ni adalah apakah barang-barang yang paling minima untuk ada dekat dalam rumah ataupun yang dia kena pasang supaya rumah tu boleh jadi smart home. Okey, itu soalan nombor 2. Okey, soalan yang ketiga pula pasal tentang jimat elektrik. Soalan ni saya selalu dapat daripada dulu sampai sekarang. So, apa yang orang akan tanya saya adalah, adakah dengan duk pasang barang-barang smart home ni, dia boleh menjimatkan elektrik? Ataupun adakah dengan memasang barang-barang smart home ataupun smart device ni, dia menaikkan lagi bil elektrik? Itu satu. Okey, yang seterusnya, ini soalan yang memang biasa. Selalu orang kata, isu yang tentang smart home ni adalah sebab dia perlukan internet. Jadi soalannya adalah apa yang berlaku kalau tak ada internet? Okey. Yang last sekali, so soalan yang terakhir ni adalah tentang susah ataupun tak. Okey, apa maksud susah ke tak tu? Orang akan tanya saya, susah ke tidak nak pasang barang-barang smart home ni ataupun nak guna barang-barang smart home ni? Okey, so kita akan menjawab soalan nombor 1 dulu. Okey, soalan nombor 1 tu adalah pasal harga ataupun kos. Okey, cerita dia macam ni. Saya tak boleh nak beritahu dekat anda kos untuk nak buat satu smart home. Sebab apa? Okey, biasanya orang akan datang dekat saya, dia akan tanya, berapa total yang dia kena spend untuk nak buat satu smart home? So, soalan tu sebenarnya sangat subjektif. Okey, cerita dia macam ni. Jumlah kos untuk buat smart home tu adalah bergantung kepada apa yang anda nak dapat daripada smart home tu. Apa yang anda nak dapat daripada smart home tu pula akan relate directly kepada berapa banyak barang yang anda beli. Tu cerita dia. Contohnya, kalau anda nak ada satu rumah yang anda boleh kontrol semua benda lah, basically apa saja appliance seperti lampu, kipas, ada apalah TV semua, anda nak kontrol benda tu menggunakan sama ada mobile phone, nak menggunakan aplikasi, nak pakai Google, Alexa dan sebagainya. So banyaklah benda anda nak kena beli kan. Lepas tu yang kedua, mungkin anda nak integratekan dengan security ataupun nak integratekan dengan surveillance, nak integratekan dengan utility monitoring, macam berapa banyak elektrik pakai. So, benda yang kompleks macam tu, obviously akan makan modal banyak lah sebab anda nak kena beli macam-macam. Itu satu. Okay, tapi kalau anda tanya saya, kalau anda baru nak try, misalnya baru nak berjinak-jinak dengan barang smart home ni, tak payah duk beli teruk-teruk sangat. Beli benda yang basic dulu, macam benda-benda yang untuk control on dan off daripada telefon dan sebagainya. So biasanya benda tu kalau anda tengok dekat Shopee dan Lazada tu, mungkin dalam dia start daripada berapa belah ringgit, RM17, dan paling kuat pun kalau macam smart switches dan sebagainya mungkin boleh sampai dalam 50 ataupun 70 macam tu. Tak payah beli banyak-banyak, cuba satu dulu. Apabila anda dah cuba satu, anda dah tahu kegunaan dia macam mana, anda dah rasa macam okey, anda dah selesa dengan benda tu, baru anda upgrade sikit-sikit. Itu untuk menjawab soalan pertama. Okey, so sekarang kita nak menjawab soalan nombor 2. So soalan nombor 2 ni berkaitan tentang berapakah jumlah smart device minimum yang kena ada dalam satu rumah untuk jadikan rumah tu satu smart home. Okey. So sebenarnya soalan ni pun subjektif juga. Saya akan tanya orang, kalau dia tanya soalan macam tu, saya akan tanya dia balik, apa yang dia nak dapat daripada smart home dia? Adakah dia nak kontrol semua lampu dalam rumah dia ke apa kan? Okay. Jumlah barang minima tu adalah berdasarkan apa yang anda nak buat. Contohnya kalau macam tadi, kalau anda nak kontrol satu rumah, maka anda kena ganti semua switch-switch tu lah. Okay, tapi kalau anda tanya saya, sekiranya anda baru dalam smart device ni, saya katakan anda beli satu cukup. Beli satu yang paling murah, beli satu yang paling senang. Jadi anda cuba yang tu dulu dan anda try semua-semua benda, feature, settings dan sebagainya, barulah anda upgrade sikit-sikit, tambah sikit-sikit. Okay, so barang smart device ni dia ada macam-macam kategori. So antara kategori yang paling simple, kita akan panggil dia sebagai plug and play smart devices. Contohnya macam ni. Okay, ini adalah satu, orang panggil smart Wi-Fi socket. Ini Sonoff S26 model dia. So smart Wi-Fi socket ni, apa yang anda boleh buat adalah anda boleh cocok apa saja benda masuk kat sini, dan benda ni anda pergi kat anda punya elektrik, dan bila anda configure benda ni,
dia akan jadi sebagai orang kata apa, macam alat untuk turn on dan turn off lah. Macam tu saja. So benda basic macam ni dia senang. Dia tak ada macam kata orang kata complicated wiring dan sebagainya. Dan apa benda ni juga, bila kalau macam yang smart socket ni, feature dia adalah sama macam wall switches dan sebagainya. So anda beli benda ni satu, anda try dia punya application, lepas tu kalau anda nak, anda boleh gunalah benda-benda macam Alexa ke, Google Assistant ke dan sebagainya. Cuba satu dulu. Anda pakai benda tu, cuba seminggu, 2 minggu, 3 minggu, lepas tu kalau anda rasa macam best, barulah cari barang-barang smart device yang lain. Saya tak galakkan anda lah beli macam orang kata apa, wall switches dan sebagainya, sebab benda tu mungkin anda kena buat wiring dulu. Okay, so anda cuba yang ni dulu. Tapi kalau anda nak pergi beli wall switch pun, terpulang dekat anda, beli je lah. Dia tak susah pun. Okay, tu adalah jawapan nombor 2. Okay, so sekarang kita akan menjawab soalan nombor 3 pula. Okay, soalan nombor 3 ni berkaitan tentang jimat elektrik. Okay, yang ni memang penting. Saya nak anda semua faham satu benda. Barang-barang smart device ni tak ada satu pun yang menjimatkan elektrik. Tak ada. Tapi kalau nak ikutkan logiknya, barang smart device ni semua dia gunakan elektrik. Jadi kalau nak ikutkan logik, benda ni makan lagi banyak elektrik. Okay, tapi sebenarnya jumlah elektrik yang benda ni makan tak banyak pun. Alright. So, ada orang cakap smart device ni boleh menjimatkan elektrik. So, mana datang penjimatan elektrik itu? Mari saya tolong abang satu benda. Barang tu, kalau anda plug dekat dinding dan anda pakai ke ataupun anda ganti semua switch kat rumah anda ke, benda tu dia tak menjimatkan elektrik. Dia tak buat apa pun. Paling kuat pun dia merabih duit anda sebab anda nak kena beli macam-macam, dan dia merabih masa anda sebab nak kena pasang. Okay. Tapi bolehkah dia menjimatkan elektrik? Jawapan dia, boleh. So, macam mana dia menjimatkan elektrik? Contohnya saya ambil rumah saya. Rumah saya, semua wall switches yang kontrol lampu, kipas, plug TV, semua lah pendek dia kata semua, semuanya adalah smart device. Jadi semua benda tu saya boleh control dia punya on dan off tu. Tu satu. So apabila saya boleh control dia punya on dan off, saya akan set timer, set scene, macam-macam saya buat. Jadi macam contoh lah kan, kalau saya masuk dalam toilet, okay, saya akan set lampu toilet tu hanya akan menyala dalam katakanlah 15 minit. So katakanlah saya keluar daripada toilet tu, saya terlupa nak tutup lampu, maka selepas 15 minit lampu tu akan tutup. Macam tu. Dan macam contohnya dekat dalam bilik tidur saya ke, bilik office dan sebagainya, ruang tamu ke apa ke, saya memang set. Contohnya pukul 7 petang lampu buka. Pukul 7 malam, setengah-setengah lampu tutup, setengah-setengah lampu buka. Bila sampai waktu subuh pagi, setengah lampu tutup, setengah lampu lain buka pula. Okay, so benda-benda macam ni, apabila dibuat secara konsisten, dia boleh menjimatkan elektrik sebab kita kontrol apa yang kita nak buka dan tutup. Kalau kita nak bandingkan, kita nak buat secara manual, kadang-kadang kita terlupa, kadang-kadang kita tak perfect, kadang-kadang bila kita malas, kita tinggal macam tu saja. Itulah datangnya penjimatan elektrik tu. Samalah juga, saya gunakan setengah-setengah smart device saya ni yang mana ada macam dia panggil utility monitoring. Saya boleh monitor penggunaan elektrik barang device dan sebagainya. Maka bila saya tengok penggunaan elektrik itu sampai dah satu tahap tertentu, maka saya kurangkan menggunakan benda tu. Itu satu. Benda ni juga saya boleh buat untuk bagi contohnya macam saya boleh hantar notification dekat phone saya. Sekiranya katakanlah saya ambil contoh macam ni lah. Kan TMB baru-baru ni dia kata water heater, bukan water heater, water filter dekat rumah tu makan elektrik kan. So water filter dekat rumah saya ni saya set, kalau waktu saya tidur tu saya akan tutup dia punya yang cooler tu. So maksudnya dia diam macam tu je lah, dia water filter biasa. Tapi bila esok pagi saya turn on benda tu balik. Jadi dia tak sentiasa turn on memanjang. Itu cara saya menjimatkan elektrik. Sama juga dekat rumah saya ada macam air purifier. Kalau saya ada dekat rumah, saya akan set scene supaya air purifier tu dibuka. Kalau saya keluar dari rumah, pergi office dan sebagainya, semua benda-benda macam tu tutup. Itulah cara menjimatkan elektrik. Jadi, secara pendeknya, adakah smart device menjimatkan elektrik directly? Tak. Smart device ni hanya boleh menjimatkan elektrik kalau anda gunakan dia untuk buat benda-benda yang menjimatkan elektrik rumah anda. Faham tak? Okey, so sekarang kita akan menjawab soalan yang keempat pula. Soalan yang keempat ni pasal internet. Ramai orang tanya saya tentang isu kalau tak ada internet, jadi apa dekat rumah yang pasang smart device. Okey, ni main nak abang satu benda. Kalau dalam 2-3 tahun dulu, barang-barang smart device macam barang-barang sonar yang smart switches, wall switches semua tu, dia punya firmware tu, dia kena gunakan internet baru anda boleh gunakan anda punya aplikasi phone untuk kontrol dia.
Kalau rumah anda tak ada internet, anda tak boleh gunakan anda punya phone app untuk control device tu. Anda kena buat secara manual lah, anda kena pergi tekan switch dan sebagainya. Tapi itu dulu. Okay, so sekarang ni, majoriti daripada smart device ni dah tak kisah brand apa, dia ada satu benda yang dipanggil LAN mode. LAN mode tu maksudnya apa? Contohlah, saya bagi contoh. Dalam rumah anda ada wireless router tu, Wi-Fi tu lah, Wi-Fi AP tu. Okay, apabila phone anda bersambung dalam Wi-Fi router tu, yang mana smart device anda pun bersambung dekat Wi-Fi tu juga, maka phone anda boleh communicate dengan smart device tu melalui Wi-Fi tu, tak payah ada internet. So untuk menjawab soalan tu, kalau anda duduk dekat rumah dan anda nak control smart device anda tu dan tak ada internet, tak ada masalah. Selagi mana Wi-Fi anda hidup, boleh pakai app phone. Cuma bezanya, anda tak boleh guna benda-benda macam Google Assistant, Alexa semua tak boleh lah, sebab benda tu semua perlukan internet. Okay. So kalau ada orang tanya saya, apa jadi kalau Wi-Fi tak ada? Kalau Wi-Fi tak ada, memang tak boleh pakai apa lah, tak kisahlah, pergi tutup, pergi kat tingkap ke apa ke, tutup sendiri je lah kan. Itu satu. Okay, so kat mana datang isu pasal internet ni? Okay, cerita dia macam ni. Kalau anda nak control barang-barang dalam rumah anda, contohnya smart home device tu dalam rumah anda, daripada tempat lain. Contohnya rumah anda katakanlah dekat KL, anda nak control daripada Pulau Pinang. Kalau rumah anda tak ada internet, tak jalanlah dia. Okey. Alright. Tapi kalau nak ikutkan sekarang lah, nak ikutkan apa yang saya boleh tengok berdasarkan apa yang device yang ada sekarang ni, biasanya device tu dia buat untuk ada 3 cara control dia. Okay, so cara yang pertama tu kita boleh pergi kat device tu dan kita boleh tekan, dia ada switch untuk on dan off. Cara yang kedua yang dipanggil LAN mode tu lah, maksudnya anda tak payah internet, selagi mana ada dalam lingkungan network tu anda boleh pakai. Anda cuma perlukan internet masa first time, masa anda configure benda tu sahaja. Okay, lepas tu yang ketiga tadi tu through internet lah, maksudnya kalau anda duduk kat network luar, anda boleh control device anda. Okay, so harap ni menjawab soalan nombor 4 lah, pasal isu internet. Sekarang kita akan masuk kepada soalan yang terakhir. So soalan yang terakhir ni orang tanya saya tentang adakah susah nak buat smart device, bukan nak buat smart device lah. Adakah susah nak pasang smart device dekat rumah untuk nak buat satu smart home? Okay, jawapan dia macam ni. Saya dulu, sebelum saya duk pasang benda ni 2-3 tahun lepas, saya tak tahu apa langsung pasal smart device ni semua. Okay, saya memang dalam bidang, orang kata apa, bidang teknologi, bidang computer science dan sebagainya, tapi saya tak pernah ada pendedahan tentang smart device ni. Saya duk buat barang-barang benda-benda kecil semua tu, tapi saya tak pernah ambil kisah. Okay. Tapi bila saya first time nak try benda-benda smart device ni, saya beli macam tadi lah saya tunjukkan anda, saya beli macam satu soket dulu. So daripada soket tu baru saya berlatih, guna, belajar dan sebagainya, lepas tu saya cuba buat sendiri. Okay, kita tolak benda tu ke tepi semua. Kalau anda tak ada langsung pengetahuan tentang elektrik dan elektronik semua ni, dan kalau anda nak pasang smart device dekat rumah secara keseluruhan, secara ikhlas saya akan cakap dekat anda, benda tu susah lah. Tapi kalau anda nak cuba benda-benda yang basic, macam orang kata apa yang tadi, smart wifi socket dan sebagainya, benda tu tak susah tara mana. Anda just beli, ikut dia instruction, settle. Okay, kalau anda nak ubah rumah anda tu, nak bagi jadi 100% smart home, mungkin iaitu memang mencabar sikit lah. Okay. Tapi dalam hal-hal kita duk bercakap pasal benda ni, saya nak bagi satu nasihat. Macam saya kata tadi, saya tak ada langsung pengetahuan tentang elektrik semua ni. Benda-benda smart device ni, bila kita bercakap tentang smart home, majoritinya melibatkan pasal elektrik. Kalau anda pernah tengok sejarah hidup saya duk buat barang-barang smart device ni, berapa kali dah saya terenjat elektrik sebab kebodohan. Cerita memang bodoh, saya bodoh, tak tahu benda, potong wire, tak tutup DB, macam-macam benda jadi. Alhamdulillah saya hidup lagi, duk bercakap dengan anda sekarang. Tapi kalau nak ikutkan nasihat ikhlas saya, carilah orang ataupun electrician yang certified untuk tolong anda pasang benda-benda tu. Okay. Bolehkah anda buat sendiri? Boleh. Saya pun belajar kat YouTube saja, betul. Memang betul, saya belajar banyak benda daripada internet, kat YouTube tengok semua. Tapi saya tak galakkan anda. Kita jangan test luck macam tu. Mungkin saya bernasib baik, saya masih hidup, tak mati kena terenjat elektrik, tapi anda jangan buat macam tu. Sebab kita bukan bercakap pasal 5 volt, 12 volt dan sebagainya. Kita duk bercakap pasal elektrik besar cukup yang memang boleh mampuhkan anda. So itu adalah satu benda yang kena ingat. Alright. So daripada segi pemasangan tu pula, kalau anda nak pakai benda-benda macam smart socket tu, benda tu adalah straightforward. Dia plug and play straightforward. Tapi kalau anda nak buat benda-benda macam nak gantikan anda punya switch dinding dengan satu benda yang dipanggil sebagai smart switch, macam contohnya kan,
Jadi anda katalah anda nak kontrol anda punya lampu. So benda tu melibatkan wiring. Tu cerita dia. Okey, jadi kalau anda tengok video saya sebelum ni, saya pernah terangkan tentang isu penggunaan wire neutral dekat rumah. Dan kalau anda tengoklah video tu, anda akan faham apa maksud saya ni. Sebab apa? Kebanyakan wiring yang kita perlukan untuk smart device ni, kalau macam contohnya wall socket tu, dia kena ada neutral wires. Okey, neutral wires tu apa? Bila anda buka dekat dinding anda, normally anda akan jumpa wire live sahaja. Sebab apa? Jangan tanya saya pun heran tengok Malaysia macam tu. Okey. So kalau anda tak ada pengetahuan elektrik macam ni, anda susah nak membayangkan apa live neutral earth semua ni. Sebab tu saya kata, kalau anda contohnya anda pergi beli dekat Shopee satu macam smart switch, carilah satu electrician dan beritahu kat dia, kata, "Okay bro, saya nak pasang benda ni kat rumah, boleh tak tolong mai pasang?" So dia pasang lah, dia cas lah. So kalau ada isu apa-apa, dia akan beritahu kat anda, dia kata, "Okay, benda ni tak boleh pasang sebab tak ada neutral dan sebagainya." Okay. Kalau anda nak buat sendiri, okay, daripada segi level kesusahan tu kan, kalau anda tarik kabel bodoh macam tu tak susah mana lah. Kalau anda dah reti tengok kat YouTube wiring semua tu, benda tu mungkin simple. Tapi kalau anda nak pecahkan dinding, nak bagi nampak elok ke apa-apa, benda tu memang makan banyak tenaga dan mungkin kos yang tinggi juga. Okay, contohnya macam ni. Katakanlah macam saya buat kat rumah saya ni, saya gantikan semua wall switches saya tu dengan smart switch. Okay, lepas tu saya tak nak tengok macam saya nak letak benda tu elok-elok dalam dinding bagi cantik. Dan saya kata walaupun tak ada live ke, tak ada neutral ke apa-apa, saya nak bagi ada. So wall hacking tu semua, kalau saya buat sendiri, benda tu makan masa berbulan-bulan lamanya. Tu cerita dia. Nak ketuk dinding, nak simen balik, nak cat. So pendek katanya, benda tu bukan benda 1-2 minggu. Kalau anda ada masa, buatlah. Tapi itulah cerita dia. Dia makan masa, dia makan tenaga, dia makan modal. Kalau anda panggil orang untuk buat, dia lagi makan modal. Tapi cepatlah. Okay. Itu kalau daripada segi pemasangan. Kalau daripada segi nak kontrol rumah tu pula, okay, pasang tu satu cerita. Anda nak buat benda-benda yang kompleks. Contohnya anda nak buat bila masuk dalam bilik, lampu ni menyala. Bila keluar daripada bilik, lampu ruang tamu menyala. Ataupun bila anda sampai dekat kawasan rumah TV, buka TV3 ke apa ke. Benda-benda macam tu, kadang-kadang anda tak boleh kontrol pakai dia punya default application. Anda kena ada benda-benda lain. Contohnya mungkin anda kena ada benda seperti yang dipanggil Open Hub ataupun Home Assistant ataupun IFTTT, macam-macam. So kalau anda tak familiar dengan benda-benda macam tu, anda kena letak sedikit effort untuk belajar benda-benda controlling of smart device ni. So ada setengah orang bila dia dah sampai level tu, dia kata, tak payahlah. Sebab apa? Sebab biasanya benda-benda yang smart home, smart device ni, dia berdasarkan minat. Macam saya memang minat. Tu cerita dia. Okay. So yang first kali daripada segi isu keselamatan, yang kedua daripada segi isu senang ke tidak, susah nak pasang, lepas ketiga tu modal lah, lepas tu yang keempat pasal nak buat benda-benda yang kompleks, lepas tu benda yang selain daripada tu, okay, daripada segi nak gunakan dia. Macam contoh kan, kalau saya yang dah pasang macam-macam ni, saya rasa semua smart device tu senang. Bila sekali tengok tu, saya dah boleh agak, dia boleh buat apa. Nak pasang pun sedikit sebanyak, semua benda lebih kurang sama aja. Tapi kalau orang yang tak pernah ada pengetahuan dalam benda-benda ni, bila dia first time tengok, mungkin dia akan fikir, benda ni nak buat macam mana, benda ni nak pakai macam mana. Okay, isu ni jadi dekat saya bila orang datang duduk kat rumah saya. Contohnya tetamu datang, dia duduk fikir, macam mana aku nak buka kipas ni, macam mana aku nak buka lampu ni, sebab saya pergi cabut semua switch, tak ada. Dia tak faham konsep benda tu berdasarkan motion, dia tak faham benda tu kena buat voice command. So benda-benda macam ni, okay, kenapa saya kata menjadi isu? Ada setengah orang tak suka. Macam mak saya bila datang, dia kata malas betul nak bagi arahan buka tutup lampu. Tak boleh tekan macam tu je ke? Tu satu. Lepas tu contoh cakap pasal mak saya ni. Contoh yang kedua, ada setengah orang tua-tua ni, dia tak suka macam wall switches yang macam advance ni. Sebab kebanyakan wall switches ni, dia jenis touch screen. Maksudnya dia macam touch sensitive punya surface tu. Ada yang mechanical. Tapi kebanyakan orang tua-tua ataupun orang yang macam ni, dia tak suka benda-benda yang pelik-pelik macam ni. Dia nak switch yang normal. Jadi kalau dalam kes macam tu, mungkin anda kena cari smart device yang nampak lebih kurang macam switch biasa, yang dipanggil mechanical smart device. Itu baru satu cerita. Belum lagi isu di mana mak saya komplain, dia kata sebab kan wall switches ni dia ada lampu tau. So bila kita tutup lampu tu malam-malam, dia akan nampak lampu tu menyala dekat switch tu. So dia kata apa tau? Dia kata kan benda tu duduk menyala bulat tu, dia kata bila duduk tidur atas katil, lampu dah tutup semua, dia kata nampak macam ada benda dekat dinding, macam ada mata, ada biji. So isu-isu macam ni standard. So ada setengah orang boleh terima, ada setengah orang tak boleh terima. Even ada pernah member saya, dia pasang smart device, tapi mak bapak dia memang tak minat. Dia kata tak suka lah, dia ganti balik kepada benda yang biasa.
Okey, so itulah untuk menjawab soalan yang terakhir. Sekarang kita dah sampai kepada bahagian yang terakhir ni. Okey, so dalam bahagian terakhir ni saya akan suggest dekat anda 3 benda yang saya rasa antara yang paling murah dan paling mudah lah kalau anda nak try smart home kat rumah. Okey, so yang first kali saya dah tunjuk awal-awal tadi, benda ni. So ini adalah, nampak? Ini adalah Wi-Fi Smart Socket. So kalau yang ni version Sonoff. So smart socket ni apa yang dia buat? Macam saya dah terangkan awal-awal tadi, anda boleh cucuk apa saja ada benda kat depan dia. Lepas tu anda boleh control on dan off, tu paling basic. Kalau macam untuk yang Sonoff ni, dia feature dia tak banyak lah. Dia on off, anda boleh set timer dan sebagainya. Harga dia pula kalau tak silap saya dalam RM35 macam tu lah, RM38-35. Ada version yang lagi mahal, ada yang lagi murah. Dia macam-macam brand ada. So terpulang dekat anda untuk try. Ada setengah Wi-Fi Smart Socket tu, anda boleh tengok macam dia ada feature untuk nak check berapa banyak elektrik yang pakai, berapa banyak watt dan sebagainya. Terpulang lah dekat anda. Try satu. Benda ni paling mudah sebab dia plug and play. So yang tu yang pertama. Okay, benda kedua, kalau biasanya orang kata nak tengok smart home macho lah apa dia nak pasang kat rumah, kita nak kontrol lampu. So kalau hampa nak kontrol lampu macam mana, pakailah benda ni. Ini nama dia Wi-Fi Smart Wall Switch. Sebab apa nama dia wall switch? Sebab saya tolong buka sikit, kotak ke tepi sat. Dia adalah wall switch. Macam wall switch kat belakang nampak macam ni kan. Okay, so wall switch ni apa yang dia buat? Kita boleh ganti switch dinding rumah kita. So switch dinding tu mungkin boleh kontrol lampu ke kipas ke apa, terpulang dekat anda. So dekat rumah saya banyak pakai benda ni. So saya gunakan benda ni untuk kontrol lampu, untuk kontrol kipas, untuk kontrol aircon. Macam aircon 1 horsepower, 1.5 horsepower semua ada saya pakai. Okay, so macam ni lah. Macam saya dah terangkan yang dalam soalan nombor 5 tu, kalau anda tengok depan dia kosong. Ini adalah orang kata apa, macam touch panel ataupun orang kata touch sensitive punya panel lah. So ada setengah orang suka, ada setengah orang tak suka. Kalau anda tak suka benda macam ni, anda boleh cari dekat dalam Shopee dan Lazada. Ada smart wall switch yang mechanical, yang anda boleh tekan. Dia ada tekan tu lah, so anda ada tactile feeling tu. Okay. So kalau macam yang ni version Sonoff ni, ini adalah version color putih. Dia ada juga version color hitam. So terpulang dekat anda. Kalau anda cari model lain ataupun brand lain, ada macam-macam lagi. So harga benda ni pula, kalau macam yang satu geng, kita panggil satu geng, maksudnya satu switch, dalam RM50 lebih macam tu. Ada yang lagi murah, ada yang lagi mahal. Kalau macam contohnya anda nak try benda-benda yang macam Aqara ataupun Xiaomi ni range, mahal sikit lah. Kalau anda nak tengok benda-benda yang selain benda Sonoff, ada yang murah sikit. Macam tu. So terpulang ke anda. Ni nombor 2. So benda yang ketiga, kalau anda nak try orang kata apa, benda-benda automation, home automation tu barang yang smart ni, saya galakkan anda untuk cuba benda macam ni. Ini nama dia, okay, kalau yang ni exact model ni dipanggil Sonoff RF Bridge. So RF Bridge ni dia buat apa? Kat rumah kita mesti ada remote macam ni. Betul tak? Remote ni boleh kontrol kipas lah, nak kontrol apalah. Dia menggunakan RF. So apa yang anda boleh buat adalah menggunakan RF Bridge ni, anda boleh gunakan aplikasi macam contohnya kalau yang ni aplikasi e-wheeling tu untuk copy setiap button yang ada dekat atas remote ni. So bila anda dah copy button tu, anda boleh gunakan application phone anda tu untuk kontrol kipas ke, macam nak set apa, kelajuan kat 1 ke 2 ke 3 ke, terpulang kat anda. Okay, kalau yang ini RF Bridge ni, dia hanya boleh copy RF, maksudnya radio frequency base punya remote. Ada setengah remote dia pakai IR, maksudnya dia gunakan infrared. Kalau anda nak copy remote yang dua-dua RF dan IR tu, anda boleh beli satu produk nama dia Broadlink. Yang tu dia boleh copy semua. So, kenapa saya suruh anda beli benda macam ni? Sebab kalau anda guna benda ni, anda boleh test automation. Contohnya nak buka TV, nak slowkan volume TV, nak set kelajuan kipas 1, 2, 3. Anda boleh try. Dan benda ni pun tak mahal, dalam RM35 ke bawah. Ada macam-macam model. Kalau anda tanya saya nak beli yang mana, kalau yang Sonoff ni okey juga, tapi kalau anda betul-betul nak try remote macam ni, anda beli brand Broadlink. Itulah dia. Okey. So basically itu adalah 3 orang kata apa, device yang saya boleh suggest dekat anda kalau anda nak try smart home. Barang yang bukan orang kata barang benda-benda mahal, tak payah nak tunggu dapat Datuk Tan Sri nak beli, benda murah. Anda nak beli 3-3 pun boleh, anda nak beli salah satu pun boleh. Tapi pendek katanya, benda ni adalah benda yang simple untuk anda test. Try dulu 3 benda tu, cuba, lepas tu terpulanglah dekat anda kalau nak pasang sampai ke satu rumah ke apa ke. Okey?
Okey, selesailah episod kita pada kali ini. InsyaAllah kita akan berjumpa dalam episod-episod akan datang. So, jangan lupa untuk like, subscribe, share dan follow Pendakwah Teknologi. Terima kasih.